Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa. Lebih 400 penduduk daripada 13 kampung di kawasan Mukim Bebar Pekan Pahang dipindahkan ke PPS selepas kediaman mereka ditenggelami air. Sejak malam tadi, kesemua mereka dipindahkan secara berperingkat dengan bantuan agensi penyelamat. Jasmine Faisal Muda mempunyai perinciannya. Silakan Jasmine. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, daerah Pekan antara 3 daerah yang masih terjejas akibat banjir di Pahang, dan menurut laporan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang, sebanyak 11 pusat pembinaan sementara PPS telah dibuka menempatkan 800 orang penduduk terjejas daripada 218 keluarga. Dan saya kini berada di Kampung Mercong Jaya, Mukim Bebar Pekan, di mana terdapat satu PPS telah dibuka, iaitu di Sekolah Kebangsaan Mercong Jaya, dengan menempatkan seramai 404 orang penduduk terjejas. Dan kebanyakan penduduk yang dipindahkan ke PPS ini melibatkan 13 buah kampung, daripada 13 buah kampung. Dan bagi memperincikan lebih lanjut mengenai situasi semasa banjir di kawasan Mukim Bebar ini, seketika bersama saya penghulu Mukim Bebar, Encik Sis Mahmud. Baik Encik Sis, terima kasih bersama ATM Encik Sis. Mungkin Encik Sis boleh kongsikan keadaan semasa banjir di kawasan Mukim Bebar ini dan bila penduduk ini dipindahkan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk makluman bersama, penduduk mula pindah di SK Mercong Jaya bermula pada 9/1/2024. Kebanyakannya mereka yang tinggal di kawasan Berpaya lah. Antara mereka yang tinggal di sini, kebanyakannya daripada Pematang Tepung, Pematang Cengkeruh, Pematang Pandan, Pematang Badung dan juga pematang yang lain lah. Katanya ada 13 pematang yang merupakan penduduk yang berpindah di Mercong Jaya. Jadi mungkin Encik Sis boleh kongsikan berapa banyak PPS yang dibuka di kawasan Mukim Bebar ni? Untuk sekarang ini PPS yang dibuka hanya satu sajalah, SK Mercong Jaya. Baik, Encik Sis mungkin boleh kongsikan bagaimana proses memindahkan penduduk? Pemindah penduduk di sini kita melalui berbagai agensi kerajaan lah, terutamanya JKR, ada juga JPAM dan juga polis, bomber, dan juga melibatkan masyarakat kampung lah, yang JPKK Mercong Jaya lah. Dan Encik Sis difahamkan 3 kampung penempatan orang asli di kawasan Mukim Bebar ni turut terjejas akibat banjir dan terputus hubungan. Jadi bagaimana saluran bantuan diberikan kepada mereka? Saluran bantuan untuk 3 buah kampung asli akan diuruskan oleh pihak JAKUA lah. Maka mereka akan menghantarkan barang makanan lah. Selama 3 hari putus hubungan, JAKUA akan hantar barang makanan. So mereka memang tidak berpindah ke pusat pemindahan? Mereka tak berpindah, cuma tinggal di tempat sendiri lah. Kerana putus hubungan. Okay. Baik Encik Sis, terima kasih atas perkongsian yang telah pun diberikan. Baik saudara, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan perkembangan semasa banjir di daerah Pekan Pahang ini. Kembali bersama rakan tugas di studio. Silakan. Jasmine, terima kasih. Polis menupaskan sedikit pengedaran dadah antarabangsa hasil perkongsian maklumat dengan Biro Narkotik Hong Kong dan merampas pelbagai bahan kimia serta dadah dianggarkan bernilai 7.89 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamaluddin Makdin berkata, menerusi serbuan terhadap sebuah kondominium di Ibu Negara Jumaat lepas, polis menahan seorang warga tempatan, seorang warga Hong Kong dan seorang wanita Mongolia. Dalam operasi pada hari yang sama, Biro Narkotik Hong Kong telah menahan seorang lelaki dan wanita warga tempatan berumur 26 tahun dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah di pulau itu. Modus operandi sedikit terbabit ialah menjadikan promis kediaman yang diserbu di Ibu Negara itu sebagai pusat pembungkusan dadah sebelum diedarkan untuk pasaran Hong Kong. Polis akan meneruskan siasatan untuk mengesan saki baki ahli sindiket untuk dibawa ke muka pengadilan. Sebuah kilang memproses makanan cili kisar di kawasan perindustrian Sibilian Ipoh diserbu KPDN Perak. Serbuan bersama KKM itu selepas disyaki menggunakan logo halal tidak sah. Kenyataan pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail menyebut operasi hasil makluman awam serta risikan pihaknya. Pemilik premis juga gagal mengukakan sebarang perakuan halal ketika diminta berbuat demikian oleh pihak KPDN. Susulan itu, kesemua cili kisar yang disyaki menggunakan logo halal tidak sah, plastik pembungkus yang tertera logo halal, barangan pembungkusan dan lain-lain dokumen untuk siasatan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 disita. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.